Buletin 1.30 11 Februari, saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini, inkuest Muhammad Adib bermula. Kes SUV terhumban ke laut di Jambatan Pulau Pinang, pemandu Vios mengaku tidak bersalah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang pegawai polis yang menerima laporan berhubung kebakaran dalam insiden rusuhan di Kuil Sri Mahamariaman Seafield menjadi saksi pertama dipanggil memberi keterangan pada prosiding hari pertama inkuest kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim. Antara lain, Deputi Superintendent Muhammad Nasir Rahman memaklumkan bahawa jentera bomba yang tiba untuk memadamkan kebakaran sebuah kereta dibaling dengan objek keras selain dikerumuni orang ramai. Wartawan Siti Khadijah Jaafar yang mengikuti prosiding inkuest di Mahkamah Coroner Shah Alam ada butirannya. Silakan KT. Ya, DSP Muhammad Nasir berkata demikian ketika menjawab soalan timbalan pendakwa raya dan juga pegawai pengendali inkuest iaitu Hamdan Hamzah di hadapan Coroner Rofiah Muhammad. Menurut Ketua Bahagian Siasatan Trafik Daerah Subang Jaya ini, beliau dan anggotanya telah pun diarahkan untuk ke Kuil Sri Mahamariaman yang dilaporkan mengalami kesesakan pada jam 9.40 malam pada 26 November tahun lalu, yang mana ketika berada dalam jarak kira-kira 20 meter dari tol USJ, beliau ada melihat sebuah kenderaan yang terbakar di kanan jalan sebelum menghubungi bilik gerakan di IPD Subang dan juga Jabatan Bomba dan juga penyelamat. Beliau mendakwa ketika itu dianggarkan 3 ke 5 ribu orang ramai sedang berkumpul di hadapan kuil berkenaan yang hanya terletak beberapa meter sahaja dari tol terbabit. Dan pada awal pagi 27 November, setibanya pihak bomba di lokasi untuk memadam api daripada kenderaan yang terbakar itu, sekumpulan besar individu yang berkumpul di kuil berkenaan didapati telah membaling objek keras seperti batu di bahagian depan jentera Fire Rescue Tender FRT dan juga kenderaan bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS yang berada di belakangnya. Dan seterusnya jentera FRT dilihat mengundur ke depan dan ke belakang dalam 2 kali dan terlanggar kenderaan di belakangnya. Sementara itu, saksi kedua pemandu jentera FRT iaitu Mat Reza Muhammad Noor memberitahu ketika kejadian sekumpulan 50 orang individu datang dan mengerumuni jenteranya sambil melaungkan bomba jangan padam api dan menunjukkan isyarat minta bomba balik. Beliau juga mendakwa seorang individu dari kumpulan itu secara tiba-tiba datang dari belakang dengan membawa sebatang besi berwarna putih yang dipercayai adalah tiang besi net takraw, lalu bertindak mengetuk bahagian hadapan jentera sehingga memecahkan cerminnya. Selepas ketukan itu juga beliau mendakwa melihat objek keras, antaranya termasuklah seperti batu bata dan topi keledar dibaling ke arah cermin hadapan jenteranya. Dan akibat takut dan cemas, beliau mengundurkan jentera. Dan prosiding ketika ini ditangguhkan sebelum disambung semula dengan saksi kedua tadi pada jam 2.15 petang. Dan itu sahaja dulu sedikit sebanyak perincian yang dapat saya kongsikan bersama anda. Kembali bersama dengan rakan tugas di Sri Pentas Samuman. Terima kasih KT dengan perkembangan tersebut. Seterusnya, seorang bekas pekerja salon mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam atas dakwaan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan sebuah SUV terhumban ke laut pada 20 Januari lalu. Tertuduh MK Vitus Warren, 21 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Jamaliah Abdul Manap.
Mengikut pertuduhan, Vitus Warren didakwa memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian Moe Yun Peng, 20 tahun. Kesalahan dilakukan di kilometer 4 Jambatan Pulau Pinang menghala ke seberang perai dari pulau pada jam 3 pagi 20 Januari lalu. Kes didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Jika sabit kesalahan, ia membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun, denda sehingga RM20,000 dan hilang kelayakan lesen memandu tidak lebih dari 3 tahun. Peguam S. Parameswaran memohon mahkamah membenarkan jaminan minimum RM5,000 berikutan tertuduh memberikan kerjasama yang baik kepada pihak polis. Tertuduh juga menganggur selepas kejadian itu. Timbalan Pendakwa Raya Yusaini Amir Abdul Karim bagaimanapun mahu mahkamah menetapkan jaminan RM10,000 kerana kes berkenaan adalah serius dan mendapat perhatian yang luas. Jamalia membenarkan Vitus Warren diikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin dan lesen memandunya digantung sehingga kes selesai selain melaporkan diri ke Balai Polis setiap bulan. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 18 Mac depan. Dalam kejadian 20 Januari lalu, SUV dipandu Yun Peng yang juga seorang penuntut kolej swasta terhumban ke laut selepas dilanggar kereta jenis Toyota Vios. Mayat Yun Peng yang terperangkap dalam kenderaan dikeluarkan pada hari ketiga operasi mencari dan menyelamat. Susulan kes penemuan mayat kanak-kanak perempuan dipercayai mangsa bunuh di Kampung Tanjung Medang Hilir pekan Sabtu lalu. Proses bedah siasat kini dijalankan terhadap mayat mangsa sejak jam 10 pagi tadi di unit forensik Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Fazli Ahmad. Fazli, apa perkembangan proses bedah siasat yang dilakukan? Ya je, proses bedah siasat terhadap mayat dipercayai kanak-kanak berusia 11 tahun yang dilakukan di Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Afzan ini bermula jam 11 pagi tadi dan dijangka siap antara jam 2 ataupun 2.30 petang nanti. Proses ini dilakukan oleh dua pakar patologi iaitu Ketua Jabatan Patologi Hospital Tengku Ampuan Afzan Dr. Sri Marni Zainal Abidin dan dibantu Dr. Zaimah Muhammad Idris. Proses bedah siasat ini mengambil masa agak lama kerana keadaan mayat itu yang sudah pun hampir reput dan beberapa kerangka mangsa sudah pun tidak mempunyai isi lagi. Dan ketika ini di pekarangan rumah mayat ini hanya dipenuhi oleh petugas media dan juga pegawai penyiasat dari Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang dan pegawai penyiasat dari Ibu Pejabat Polis Daerah Pekan untuk menunggu putusan bedah siasat dan juga hasil putusan DNA untuk mengetahui identiti mangsa. J. Fazli, setakat ini adakah sebarang kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh pihak polis berhubung kes ini? Ya je, setakat ini beberapa teori telah pun diperolehi. Bagaimanapun sehingga kini polis belum mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung hasil siasatan kes pembunuhan ini. Bagaimanapun daripada maklumat yang saya perolehi dan polis telah pun melakukan soal siasat terhadap seorang suspek berusia 23 tahun yang ditahan pada 31 Januari lalu. Suspek ini adalah penduduk Kampung Tanjung Medang Hilir di mana beliau ditahan sejurus keluarga mangsa iaitu Siti Masyitah Ibrahim membuat laporan polis mengenai kehilangan anaknya. Siti Masyitah sebenarnya dilaporkan ke kedai dengan berbasikal kira-kira jam 5 petang pada 30 Januari tetapi mangsa dilaporkan hilang. Dan suspek ini sebenarnya ditahan kerana penduduk mendakwa melihat suspek membawa mangsa dengan menaiki motosikal. Dan setakat ini polis juga sedang mengenal pasti apakah motif kepada pembunuhan ini. Dan berdasarkan kepada penemuan mayat ini, polis tidak menolak kemungkinan mangsa sebenarnya dibunuh di lokasi ataupun di tempat mayat itu dijumpai iaitu di kawasan semak berhampiran dengan ladang sawit kira-kira 200 meter dari Jalan Pekan ke Paloh Hinai. Bagaimanapun setakat ini polis belum mengeluarkan kenyataan rasmi kerana suspek yang sebelum ini ditahan mengikut Akta Immigration 1959 Palang 1963 sedang disiasat untuk mengenal pasti kaitan mangsa dengan kes pembunuhan ini. J, saya rasa itu saja dari Hospital Tengku Ampuan Afzan. J. Terima kasih Fazli dari Unit Forensik Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan.
Sementara itu, seorang lelaki dipercayai warga negara asing rentung selepas van dinaikinya terbakar setelah dirempuh sebuah lori 3 tan. Nahas berlaku di Jalan Pasir Besar Felda Palong 3 di Gemas Negeri Sembilan, kira-kira jam 8.30 pagi. Difahamkan kemalangan berlaku selepas van dinaiki mangsa cuba masuk ke simpang Felda Palong secara mengejut. Ketika van itu sedang membelok, sebuah lori yang dipandu laju gagal membrek lalu merempuh kenderaan itu. Akibat rempuhan itu, kedua-dua kenderaan terbakar manakala pemandu van turut rentung di dalam kenderaan. Setakat ini, identiti mangsa yang maut belum diperoleh. Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan Nur Azam Khamis berkata pihaknya menerima panggilan tentang kejadian pada jam 8.42 pagi. Sebuah jentera bersama 11 anggota bomba dan penyelamat Gemas dan 2 jentera dari bomba Gemencih dan Bahau membantu operasi pemadaman. Sebaik tiba di lokasi, kedua-dua kenderaan didapati telah terbakar 100%. Punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Seorang bapa 2 anak hanya mampu menangis setelah ditahan kerana didapati positif dadah jenis methamfetamin dalam sekatan jalan raya di Jalan Tun Ali, Melaka malam tadi. Malah isterinya yang masih berpantang terpaksa ke lokasi kerana suami yang ditahan membawa bersama anak perempuan mereka yang berusia 3 tahun. Situasi berlaku selepas lelaki berusia 25 tahun itu diperiksa dalam operasi motosikal sempena Tahun Baru Cina 2019 Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Lelaki bekerja sebagai penarik beca didapati positif dadah dan selepas ujian saringan air kencing di kaunter pemeriksaan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Selepas dia ditahan, isterinya yang berusia 19 tahun tiba di lokasi bagi mengambil anak perempuannya. Pada malam ni kita dapat menyita sebanyak 13 buah kenderaan yang mana majoritinya atas kesalahan tiada LKM dan juga tiada perlindungan insurans. Dan juga pada malam ni kita pihak ADK bersama kita telah menahan sebanyak tiga orang dengan yang diberi positif dadah yang mana melibatkan 2 penarik beca dan juga 1 orang awam lah. Yang mana penarik beca tu berkenaan dia telah telahan mes dan juga syabu 1 talahan. Menurut Muhammad Firdaus, 2 lagi yang ditahan berusia 24 dan 26 tahun. Ketiga-tiga mereka diserahkan kepada AADK dan ditahan mengikut Seksyen 3/1 Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983. Sebanyak 740 kenderaan yang diperiksa dalam operasi lebih 4 jam itu. Manakala 110 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan, terutamanya membabitkan tiada lesen memandu. Kesetiaan harus diberi kepada negara dan bukannya terhadap pemimpin atau parti politik tertentu. Peringatan itu diberi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada anggota Jentera Pentadbiran Awam. Katanya, jika seseorang pemimpin itu didapati telah menyeleweng dalam menjalankan tanggungjawab, kesetiaan tidak harus diberi kepada pemimpin terbabit. Tentulah timbul perasaan tidak senang dan tidak tentu arah. Kerana kita telah setia kepada sesuatu kumpulan itu selama 61 tahun. Tetapi sekarang ini kita perlu beri kesetiaan kita kepada kerajaan yang terdiri daripada yang dahulunya musuh kepada kerajaan lama. Yang utama bukan pertukaran kerajaan. Yang utama ialah kesejahteraan dan kebaikan bagi negara kita. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di Perdana Putra Putrajaya. Katanya kesetiaan bukanlah membuta tuli dan hanya dapat diberi kepada pemimpin atau parti yang dapat meninggikan pencapaian negara. Menurutnya, jika pemerintahan baru berusaha untuk memajukan negara dan rakyat menikmati kemajuan itu, maka kesetiaan hendaklah diberikan kepada negara agar segala usaha memajukan negara dapat dilaksanakan. Turut hadir pada perhimpunan ini Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Dr. Ismail Bakar. Bermula dari cetusan idea Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, kini ia menjadi sebuah bandar terancang dan berkonsepkan bandar dalam taman. Untuk segmen Dari Putrajaya minggu ini, kita terus saja bersama wartawan Sarah Abdullah langsung dari Pusat Pentadbiran Kerajaan itu. Silakan Sarah.
Terima kasih Jamalina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, sebelum kita mulakan dengan segmen minggu ini, saya ingin tanya satu soalan. Anda tahu tak apa itu perang besar? Mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang masih belum mengetahui bahawa Perang Besar sebenarnya nama asal bagi sebuah tempat yang dahulunya terpencil yang pada masa itu belum dibangunkan. Tapi selepas dibangunkan pada bulan Oktober 1994, nama itu ditukar dan kini dikenali dunia sebagai Putrajaya. Baiklah, kebiasaannya kalau melaporkan dari Putrajaya ini memang cukup sinonim dengan berita politik dari pelbagai kementerian yang ada di pusat pentadbiran kerajaan ini. Namun untuk minggu ini, kita ingin lari sedikit dari kebiasaan, lari dari berita politik dan ingin memperkenalkan sisi lain Putrajaya yang sebenarnya ada banyak tarikan dan sejarahnya. Seperti di sini di Taman Putra Perdana yang terletaknya Plaza Mercu Tanda yang berdiri megah di belakang saya ini. Ia terletak di puncak tertinggi Putrajaya dan pembinaan Plaza Mercu Tanda ini yang dirasmikan pada 29 Ogos 1995 oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menandakan bermulanya pembangunan Putrajaya sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Menariknya, di sini juga terletaknya kapsul masa yang mengandungi beberapa dokumen penting tentang sejarah dan pembangunan Putrajaya. Antara dokumen yang ada di kapsul masa ini ialah salinan kertas kabinet berkaitan pembangunan Putrajaya, salinan perjanjian, salinan enactment, salinan rang undang-undang Perbadanan Putrajaya, naskah laporan teknikal dan naskah risalah korporat Putrajaya. Dan Plaza Mercu Tanda ini bukan satu-satunya tempat yang diletakkan kapsul masa kerana tidak jauh dari sini di monumen alaf baru iaitu monumen berbentuk seperti roket juga terdapat kapsul masa yang diletakkan sewaktu ia dirasmikan oleh pemimpin yang sama Tun Dr. Mahathir pada 30 Ogos 2003. Kapsul masa yang dalam bentuk chip diletakkan pada dinding di dasar monumen itu dan ia mengandungi perutusan khas oleh Tun Dr. Mahathir yang akan dikeluarkan dan dibaca pada tahun 2020 iaitu tahun depan. Menariknya juga di monumen yang dengan ketinggian 68 meter ini, walaupun dari jauh reka bentuknya bagi saya kelihatan seperti roket, tapi jika dilihat dari sudut atas, semua pelantar pemandangan sebanyak 5 aras pada monumen itu kelihatan seperti kelopak bunga raya yang sememangnya menjadi inspirasi kepada reka bentuk monumen ini. Jadi itulah sedikit sebanyak fakta menarik tentang Putrajaya dan saya pasti ada banyak lagi perkara menarik di sini yang perlu dirungkai dan insyaAllah saya dan bersama seorang lagi rakan tugas, Wan Zairul, akan cuba untuk sentiasa memberikan maklumat baharu mengenai wilayah persekutuan ini. Jadi dengan itu, sekian dulu bagi segmen dari Putrajaya minggu ini. Saya Sarah Abdullah kembali semula bersama Jamalina di studio. Silakan. Terima kasih, Sarah. Seterusnya, di sebalik pertumbuhan ekonomi yang perlahan, Domino's Pizza Malaysia tetap yakin mampu membuka 300 kedai di seluruh negara menjelang 2020 dan dijangka membuka 20 kedai baru tahun ini. Domino's juga merangka pelan untuk memantapkan operasinya dengan menyediakan infrastruktur dan inisiatif digital lebih baik dalam usaha memberi pengalaman terbaik kepada pelanggannya. As I was saying, I said 2019 is going to be challenging, slowing down of our economy. So we got to do a lot more things. I think the key thing is how to create more values to our customers. This is where what we say is Domino's Pizza has been here 20 years. So we've been delivering pizzas in 30 minutes consistently. I think it's time now that we up our game. We got to provide better service. We got to be quicker. We got to get to our customers. We got to offer that convenient. We got to offer that positive customer experience to our customers. So. Terdahulu berlangsung pelancaran menu baru Domino's Pizza iaitu Royal Salted Egg yang didatangkan dalam 3 variasi pizza, kepak ayam dan roti stik keju yang bakal menemui pelanggan hari ini. Menu itu diunjur akan menyumbang antara 15 dan 20% jualan tahun ini. Bergerak ke hadapan, syarikat itu juga dijangka memperkenalkan sekurang-kurangnya 3 produk baru sepanjang 2019. Setakat ini, terdapat 236 kedai Domino's Pizza di seluruh negara. Vivo V11 AI camera perfect shot. Vivo.
Pengunduran lebih 2,000 anggota tentera Amerika Syarikat di Syria akan berlaku secara berperingkat dalam masa beberapa minggu lagi. Menurut Komander yang memantau tentera Amerika Syarikat di Timur Tengah, General Joseph Votel, tarikh tepat bagi pengunduran itu bergantung kepada keadaan di Syria. Votel berkata pihaknya akan terus memantau situasi di negara bergolak itu. Beliau juga memberitahu tentera Amerika Syarikat dengan bantuan sekutunya telah melancarkan serangan akhir terhadap wilayah dikuasai kumpulan militan Daesh di sempadan Iraq baru-baru ini. Setakat ini, ratusan tentera tambahan dihantar ke Syria untuk membantu urusan pengunduran. Tentera negara itu sebelum ini sudah mula mengundurkan semua aset dan peralatan ketenteraan dari Syria. Disember lalu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengumumkan untuk mengundurkan semua tenteranya di Syria selepas mendakwa mencapai kemenangan dalam perjuangan menentang Daesh. Pihak berkuasa Arab Saudi tidak mempunyai maklumat tentang lokasi mayat wartawan Jamal Khashoggi walaupun telah menahan sepasukan rakyatnya yang disyaki terlibat dalam kes bunuh terbabit. Dalam satu temu bual program Face the Nation, terbitan stesen penyiaran CBS, Menteri Luar Arab Saudi Adel Al-Jubair berkata pembunuhan dilakukan pegawai negara itu yang bertindak di luar bidang kuasa mereka. Beliau menegaskan siasatan masih dijalankan apabila ditanya mengapa 11 suspek yang ditahan tidak memberitahu lokasi mayat itu. Jubair turut berkata pendakwa raya yang bertanggungjawab ke atas kes itu meminta bukti dari Turki tetapi tidak mendapat sebarang maklum balas hingga kini. Mayat Khashoggi dipercayai dikerat selepas dibunuh pada 2 Oktober lalu di Konsulat Arab Saudi di Istanbul. Ia bagaimanapun masih belum ditemui sehingga kini. Suruhanjaya Pilihan Raya Thailand akan memutuskan hari ini berhubung status pencalonan puteri negara itu, Puteri Ubul Ratana, sebagai calon Perdana Menteri pada pilihan raya akan datang. Suruhanjaya itu juga akan mempertimbangkan aduan untuk mengharamkan parti yang mengejutkan negara itu dengan mencalonkan Puteri Ubul Ratana, 67 tahun, untuk jawatan berkenaan. Pencalonan Puteri Ubul Ratana minggu lalu diusulkan oleh parti Thai Raksa Chart yang ditubuhkan penyokong bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Namun Raja Thailand yang juga adiknya, Raja Maha Vajiralongkorn, menyifatkan tidak sesuai dan bertentangan dengan perlembagaan negara. Tindakan itu dikatakan memecahkan tradisi sekian lama kedudukan anggota keluarga diraja yang sebelum ini tidak campur tangan dalam urusan politik negara. Suruhanjaya Pilihan Raya bagaimanapun mempunyai masa sehingga Jumaat ini untuk membuat keputusan mengenai pencalonan puteri itu. Pilihan raya pada 24 Mac ini adalah yang pertama sejak rampasan kuasa tentera pada 2014. โอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานี Felda United masih kempunan untuk meraih kemenangan pertama musim ini selepas terikat satu sama menentang PKNP FC pada aksi kedua Liga Super di Stadium Tun Abdul Razak Jengke malam tadi. Selepas mencatat keputusan seri satu sama menentang Selangor pada aksi pertama Liga Super 3 Februari lalu, Felda United yang turun di gelanggang sendiri mahu memanfaatkan segala kelebihan untuk mencari kemenangan pertama ketika melayan kunjungan PKNP FC. Sebaik perlawanan bermula, kedua-dua pasukan menampilkan corak permainan berhati-hati dalam usaha menembusi benteng pertahanan lawan masing-masing. Sekalipun Felda United terlebih dahulu melancarkan serangan berbahaya pada minit ke-21, PKNP FC yang tampak lebih selesa beraksi di tempat lawan berjaya meledak gol pembukaan perlawanan pada minit ke-36 selepas pemain import dari Ghana Thomas Abbey menanduk kencang bola hasil hantaran Muhammad Fadil Idris. Kedudukan 1-0 memihak kepada pasukan pelawat sehingga berakhir babak pertama. Bersambung selepas rehat, PKNP FC yang tewas pada aksi pembukaan minggu lalu hampir menambah jaringan pada minit ke-64, namun rembatan kencang Yashir Armada Pinto hanya menggegar tiang gol. 4 minit berselang, Felda United berjaya menjaringkan gol penyamaan mengisi sepakan percuma Muhammad Hadin Azman sekaligus menyaksikan keputusan seri satu sama kekal sehingga whistle penamat. Felda United kini menghuni kedudukan ke-6 Liga dengan 2 mata, sementara PKNP FC berada di tangga ke-10 dengan hanya 1 mata selepas 2 perlawanan.
Manchester City berjaya memanfaat peluang beraksi di gelanggang sendiri selepas membelasah Chelsea 6-0 pada aksi ke-27 Liga Perdana Inggeris. Penyerang sensasi dari Argentina Sergio Aguero pastinya dijulang sebagai wira apabila meledak hat-trick ke-15 bersama City. Dan lebih menarik, kejayaan itu turut menyaksikan City kembali merampas gelaran pendahulu dari Liverpool hasil perbezaan jaringan. Beraksi di Stadium Etihad, City cemerlang meledak 4 gol pada babak pertama dan baki 2 lagi gol berjaya dihasilkan pada babak kedua. Pemain lincah Raheem Sterling terlebih dahulu menjaringkan gol pembukaan seawal minit keempat. Disusuli 2 gol dari Aguero pada minit ke-13 dan 19 sambil 1 gol dirakodkan pemain tengah Ilkay Gundogan minit ke-25. Bersambung babak kedua, Aguero meledak hat-trick ke-15-nya bersama City pada minit ke-56 menebusi sepakan penalti. Sebelum Sterling sekali lagi mencetak nama selaku penjaring pada minit ke-80 untuk kemenangan bergaya 6-0 City ke atas Chelsea. Sekalipun kejayaan besar itu kembali meletakkan City di puncak Liga dengan kelebihan jaringan, City bagaimanapun masih belum boleh menarik nafas lega. Berikutan Liverpool yang turut mengumpul 65 mata kini kekurangan 1 perlawanan. Sementara itu, Tottenham Hotspur terus mengukuhkan kedudukan di tangga ketiga selepas mengatasi Leicester City 3-1 di Stadium Wembley. Turun tanpa khidmat penyerang utama Harry Kane, gol-gol Tottenham dijaringkan oleh Davinson Sanchez pada minit ke-33, Christian Eriksen minit ke-63, Song Heung-min pada masa kecederaan sambil gol sagu hati Leicester City dihasilkan pemain gantian yang juga penyerang utama pasukan itu Jamie Vardy pada minit ke-76. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami.